Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak pelajar. Selamat datang ke kelas Cikgu Lina. Hari ini Rabu 27 hari bulan 1 2021. Kita akan belajar subjek sains. Okey, sains pada hari ini kita akan masuk bab 1 iaitu kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ni kita akan belajar di tahun 1, 2, 3, 4 dan 5. Semua tahun ada belajar tajuk ini di bab 1. Okey, kita tengok apa itu kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik adalah satu kemahiran yang kita gunakan semasa menjalankan penyiasatan ataupun eksperimen. Contohnya awak nak jalankan eksperimen memerhati pertumbuhan pokok keembung selepas 7 hari. Contoh tu eksperimen awak lah. Jadi apa kemahiran-kemahiran yang awak gunakan sepanjang 7 hari awak jalankan eksperimen tersebut. Okey, dan di bawah kemahiran saintifik kita boleh pecah lagi kepada dua bahagian iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, hari ini kita nak fokus kepada kemahiran proses sains dahulu. Okey, di bawah kemahiran proses sains terdapat 16 pula cabang. Tapi secara asasnya ataupun basic hanya ada 6. Dan hari ini kita nak fokus 2 sahaja dahulu iaitu kemahiran memerhati dan juga kemahiran mengelas. Okey, kita tengok dahulu kemahiran memerhati. Okey, apabila kita memerhati, kita akan gunakan 5 deria yang kita ada iaitu apa? Penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan dan juga bau. Tak semestinya awak guna kelima-lima, awak boleh guna sebahagian sahaja semasa awak menjalankan penyiasatan. Okey, kemahiran memerhati ini digunakan untuk mengumpulkan maklumat dan membuat perbandingan perubahan. Okey, contoh mengumpulkan maklumat ni. Okey, seperti tadi contoh awak punya penyiasatan ialah memerhati contoh awak nak memerhati perubahan pokok keembung selepas 7 hari. Jadi apa maklumat yang awak boleh kumpulkan untuk awak tahu pokok itu membesar? Contohnya awak boleh memerhati bilangan daun ataupun itulah awak memerhati bilangan daun. Jadi awak guna deria apa? Iaitu deria penglihatan, betul tak? Dan juga awak apabila awak menggunakan kemahiran memerhati ni, awak boleh membuat perbandingan perubahan. Apa perubahan yang terjadi kepada pokok tersebut berbanding hari pertama dengan hari ke-7? Sudah tentunya awak dapat melihat pertambahan bilangan daun, betul? Jadi awak guna deria penglihatan. Okey, cikgu bagi contoh lain. Contohnya cikgu bagi buah oren. Jadi cikgu minta awak untuk menyenaraikan apakah deria yang awak boleh gunakan untuk memerhati buah oren ini. Okey, tadi ada 5 deria kan? Okey, untuk memerhati buah oren ini awak boleh menggunakan deria penglihatan. Daripada melihat awak tahu buah oren ini warnanya berwarna oren dan berbentuk bulat. Dan juga awak boleh gunakan deria rasa. Rasa oren ini ialah masam. Okey, itu 2 deria yang awak boleh gunakan untuk memerhati buah oren ni. Boleh tak cikgu nak tanya awak gunakan deria pendengaran? Boleh ke? Tak boleh kan? Sebab kita perlulah tally ataupun bersesuaian dengan situasi tersebut. Okey, contoh lain gitar. Cikgu minta awak untuk memberikan apakah deria yang boleh digunakan untuk memerhati gitar ini. Okey, yang pertama ialah deria sentuhan untuk awak memetik gitar ini, betul? Dan kedua ialah deria pendengaran untuk mendengar bunyi yang dihasilkan oleh gitar ini. Contoh cikgu minta awak untuk guna deria rasa, boleh tak? Tak boleh kan? Sebab gitar bukanlah untuk dirasa, betul? Jadi tidak semestinya awak menggunakan kesemua deria ini, hanya boleh guna sebahagian deria untuk melihat perubahan dalam kemahiran memerhati.
Okey, kita nak tengok kemahiran proses sains yang kedua iaitu mengelas. Apa itu mengelas? Mengelas dapat digunakan untuk mengesan persamaan dan perbezaan. Okey, semua ciri-ciri yang ada pada penyiasatan tersebut kita akan kumpulkan berdasarkan sifat sepunya, sifat yang sama, yang mana sama kita letak dalam satu kelas macam tu. Okey, bagi contoh di sebuah padang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor kucing dan cikgu minta awak kelaskan kucing ini. Jadi macam mana awak nak kelaskan? Awak perlu lihat apakah ciri sepunya yang mereka ada, apakah ciri yang sama yang mereka ada. Lalu apabila dilihat, kita boleh nampak, kita boleh kelaskan kucing-kucing ini kepada mengikut ciri-ciri warna bulunya. Betul tak? Jadi ada kucing yang berwarna putih, ada yang berwarna perang dan ada yang berwarna hitam. Jadi kita kelaskan kucing ini mengikut warna bulu masing-masing. Okay, contoh kedua, cikgu bagi ada 6 ekor haiwan. Cikgu minta awak kelaskan mengikut ciri sepunya mereka. Jadi bila awak perhatikan, okey, ada haiwan yang berkaki 2, ada haiwan yang berkaki 4. Jadi awak boleh kelaskan haiwan ini mengikut jumlah kaki mereka. Jadi awak buatlah ada 2 kelas. Satu kelas haiwan dengan 2 kaki dan satu lagi kelas haiwan dengan 4 kaki. Jadi ada itik, burung, unta dan juga burung pada kelas haiwan 2 kaki dan ada rusa, kuda dan katak pada kelas haiwan dengan 4 kaki. Jadi awak dah boleh bezakan kan? Mereka mengikut ciri sepunya masing-masing. Jadi itu sahaja kelas untuk hari ini. Apa yang awak dah belajar hari ini iaitu kemahiran proses sains, memerhati dan juga mengelas. Okey, jadi kalau awak dah faham, boleh buat worksheet yang cikgu berikan. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.